Selamat datang kepada semua peserta webinar. Kita akan bermula dalam beberapa minit lagi. Terima kasih kepada semua yang sudi hadir dan saya maklumkan sekali lagi kepada para peserta, kami menjadikan Google Form di ruangan chat Google Meet untuk tinjauan sebelum webinar. Bagi yang belum mengisi Google Form tersebut, anda diminta untuk isi dengan segera. Untuk peserta yang menggunakan telefon bimbit dan menghadapi masalah untuk mengibas QR Code, di hadapan skrin juga kami ada memaparkan tata cara untuk mengakses link kepada Google Form. Ayo. Tekan petik. Baiklah, mari kita mulakan majlis. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebelum kita memulakan majlis, mari kita sama-sama membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah bagi memberkati majlis kita pada hari ini. Al-Fatihah. Baiklah, yang berusaha Encik Muhammad Nazizal Noor selaku Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Wilayah Persekutuan Putrajaya, Profesor Madya TS Dr. Eslina Abdul Kadir selaku Pengarah Pejabat Kampus Lestari, Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Universiti Tun Hussein On, Kampus Parit Raja, Batu Pahat, Johor, Encik Muhammad Zulhusni bin Cik Razali selaku Jurujurus Awam di Jabatan Pengairan dan Saliran Wilayah Persekutuan Putrajaya, Encik Azimi Kasim, Dr. Amnul Zahira
AMI dan IR Muhammad Salmizi Jaafar selaku penasihat program dan pensyarah Kolej Kejuruteraan Awam UiTM Shah Alam, pihak JPS dan juga komuniti Pangsa Puli Putra Harmoni serta semua yang sudi hadir pada webinar kami hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang menghadiri webinar kami pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya Nur Fazlin binti Kamal Zaman bersama dengan 4 ahli kumpulan saya yang lain iaitu Nik Sahira Safina Azizi, Nur Azura Cik Salwi, Nur Ashikin Rosti dan Nur Rashidin Azman, dan kami merupakan pelajar Kolej Pengajian Kejuruteraan Awam UiTM Shah Alam. Sebelum itu, izinkan saya menerangkan serba ringkas tentang webinar kita pada hari ini yang bertajuk Kita Semula Sisa Makanan Isi Rumah Melalui Takakura Method Kompos Chang. Webinar ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada komuniti tentang kepentingan dan juga cara kita semula sisa makanan di rumah. Kami memberi penumpuan kepada anak Sungai Gajah yang terletak di Presin 9 Putrajaya, iaitu ia merupakan sub lembangan Sungai Gajah dan merupakan satunya sungai anak angkat Jabatan Pengairan dan Saliran Wilayah Persekutuan Putrajaya. Aktiviti penanaman agak aktif dijalankan oleh penduduk setempat di sekitar kawasan anak Sungai Gajah, namun penggunaan baja kimia melalui aktiviti tersebut telah menjadi salah satu punca pencemaran kepada Sungai Anak Gajah dan ini telah terbukti melalui satu penyelidikan. Oleh itu, satu alternatif seperti kaedah pengkomposan daripada sisa-sisa makanan perlu diperkenalkan kepada masyarakat komuniti tempatan untuk mengurangkan isu pencemaran ini dan sekaligus mengurangkan isu jumlah sisa makanan yang kian meningkat di Malaysia kita. Oleh itu, kami telah berkolaborasi bersama dengan beberapa agensi iaitu Jabatan Pengairan dan Saliran Putrajaya, Kebun Komuniti Putra Harmoni dan juga Universiti Tun Hussein On untuk membantu dalam menyelesaikan masalah ini. Ini kami paparkan video untuk menunjukkan suasana di sekitar anak Sungai Gajah, Presin 9 Putrajaya. Baiklah, itu dia video anak Sungai Gajah Presin 9 Putrajaya.
Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Encik Muhammad Nazizano selaku pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Wilayah Persekutuan Putrajaya bagi merasmikan majlis. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih Ustia. Jelas tak suara saya ni? Jelas tak suara saya? Boleh dengar ke? Okey. Boleh tuan. Allah, alhamdulillah, terima kasih. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi, salam hujung minggu, salam sejahtera dan salam alam sekitar. Yang saya hormati Profesor Madya, Teknologis Dr. Aslina Abdul Qadir daripada UiTM, Dr. Amno Zahira, Tuan IR Salmizi dari UiTM, penduduk-penduduk komiti Presin 9 yang saya sangat hormati dan kasihilah, rakan-rakan daripada Friends of Rivers, rakan-rakan GPS, para tenaga pengajar dan pelajar-pelajar Universiti Teknologi Mara dan Universiti Tun Hussein On Malaysia, Datuk Datin, tuan-puan yang saya kasih sekalian. Sebenarnya bila saya mendapat panggilan daripada rakan saya Dr. Amno Zahira ni daripada UiTM untuk memaklumkan keinginan pelajar UiTM membuat kajian melalui program Sulam ditambah pula dengan perkongsian ilmu oleh Prof Madya, saya rasa amat cakap terharu lah dan gembira, amat gembira kerana JPS Putrajaya ini sentiasa mendapat perhatian universiti, pelbagai universiti untuk membantu dalam mengenakan awareness program kesedaran di kalangan penduduk lah untuk penjagaan pembangunan kelestarian alam sekitar kita ni. So bila kita bicara tentang alam sekitar dan untuk mencapai kelestarian yang skopnya begitu luas, dan kalau kita nak buat ni, kalau kita nak jaga alam sekitar ni, kita perlu menyeluruh, tuan-tuan. So adalah kerana penjagaan pemeliharaan yang kita merangkumi ni perlu merangkumi seluruh ekosistem seperti mana yang dikatakan oleh Datuk Seri IR Dr. Zaini bin Ujang, KSU Kementerian Alam Sekitar dan Air, yang selalu menekankan mengenai planetary health, ya tuan-tuan dan puan-puan, iaitu hubung kait antara kesihatan manusia dengan kelestarian alam secara menyeluruh. Sebab kita tengok sekarang ni populasi kita ni makin bertambah, pembangunan, ekonomi, penggunaan sumber-sumber kita dan sebagainya. Dan salah satu perkongsian yang mengenai pagi ini adalah penggunaan fertilizers untuk tanaman-tanaman yang mungkin mengakibatkan penambahan dalam kandungan nutrien yang boleh mengganggu kualiti air kita lah. So dalam keadaan kita bersama melawan pandemik COVID-19 ini, saya percayalah ramai di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ni menceburi hobi-hobi baru termasuk bercucuk tanam. Dan saya lihat di kalangan penduduk-penduduk komuniti Presin 9 ni memang aktif dan selain mendapat sokongan JPS sendiri, juga mendapat sokongan daripada Perbandaran Putrajaya dan lain-lain agensi. Merupakan satu aktiviti riadah yang amat sihat. So alhamdulillah pagi ini secara santai ya tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat satu perkongsian yang saya fikir sangat bermanfaat kepada semua yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Aslina mengenai Takakura Home Method Compost Chang, yang mana jika diamalkan bukan saja dapat menangani food waste. Kita ni kalau kita makan-makan ni selalu kita buang macam tu je, dan sebenarnya boleh dijadikan satu baja semula jadi yang environmentally friendly, ya, yang tidak akan mencemarkan alam, khususnya sumber air sungai kita ni. So untuk makluman sedikitlah untuk makluman tuan-tuan, puan-puan, pihak JPS sentiasa berusaha lah dan komited dalam penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar, khususnya sungai kita. So kini pihak JPS sedang berusaha dalam pembangunan denai sungai kebangsaan yang merupakan satu inisiatif daripada kementerian yang berhasrat memastikan rizab sungai bebas daripada aktiviti pencemaran serta menjadikan komuniti setempat lebih prihatin dalam penjagaan kelestarian sungai ini. So kita ni
kalau boleh ni kita nak buat satu kerjasama dalam satu keluarga yang besar. Ya. Pembangunan inisiatif ini akan mewujudkan rasa cinta dan self-belonging atau tanggungjawab bersama lah dalam penjagaan dan penggunaan sungai di kawasan-kawasan alam sekeliling. So kita lihat baru-baru ini sambutan Hari Air Sedunia, Hari Alam Sekitar Sedunia telah membuktikan komitmen pihak kerajaan melalui kementerian menerusi jabatan agensi yang terlibat dalam memperkasakan kelestarian alam sekitar kita. So diharap inisiatif dari kementerian ini dapat mewujudkan satu kerjasama yang begitu erat antara kita semua, seperti mana sebuah keluarga yang besar yang terdiri pada pelbagai pihak berkepentingan, termasuklah kerajaan, komuniti, universiti, sekolah-sekolah dan NGOs yang saling membantu dan sentiasa mewujudkan suasana yang positif. Kita perlu ingat ya tuan-tuan, sebagai khalifah di muka bumi ini, kita sentiasa ditugaskan untuk menjaga khazanah alam sekitar kita ini. Dan setiap individu perlu memainkan peranan masing-masing dan positif, dan diharap dapat bekerjasama berganding bahu dengan semua pihak serta lebih peka dalam pemeliharaan dan penjagaan alam kita ni. Kelestarian alam sekitar adalah tanggungjawab bersama. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak UiTM kerana menganjurkan perkongsian webinar ini yang sangat bermanfaat, dan diharap kita semua mendapat manfaat ilmu daripada pembentangan oleh profesor lah nanti. So saya serahkan kembali pada Ustia untuk program selanjutnya. Terima kasih ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Nazri Zalno di atas peraspian sebentar tadi. Tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Profesor Madiati Dr. Eslina Abdul Kadir untuk meneruskan sesi webinar kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Dr. Mike tu off kot. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih kepada organizer, especially Fakulti Kejuruteraan Awam UiTM, kawan saya lah juga Dr. Aminah Zahira kerana sudi menjemput saya serta kerjasama dengan JPS, wakil iaitu pengarah Encik Muhammad Nazri Zalno, iaitu pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Wilayah Persekutuan Putrajaya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana menjemput saya pada hari ini. Nak dikatakan expert pun tidak, tapi adalah sikit mungkin pengalaman yang boleh saya share lah pada hari ini untuk mungkin manfaat kita bersama. So saya start sharing . Okey, boleh nampak ke slide saya? Boleh nampak ke slide? Boleh. Ya, nampak jelas. Suara jelas Mana? Suara jelas Tak ada pun. Boleh nampak slide ke? Boleh Doktor, boleh. 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 Suara jelas Jelas. Okey. Jelas. Okey, saya Dr. Eslina daripada UTHM, daripada Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Universiti Tun Nusrat Malaysia. Okey, hari ini saya akan buat sharing session lah. Melalui iaitu kita semula sisa makanan isi rumah melalui Takakura Compost Home Method ataupun kita panggil kompos chang ataupun kompos kesayanganku. Kompos chang ni bahasa Jepun lah . So kalau kita perhatikan gambar yang saya tunjukkan ni ialah senario yang biasanya berlaku pada hari ini di tapak pelupusan sampah lah. So kita nampak longgokan sampah yang banyak di tapak pelupusan sampah, dan yang paling kritikalnya ialah sampah tersebut ialah commingled waste ataupun sampah yang bercampur, iaitu ada sisa kaca, sisa botol, sisa tin, sisa makanan dan sebagainya. Semua kita longgokkan dalam satu plastik bag, sisa daripada saya, sisa daripada tuan-tuan puan semua, dan kita akan biarkan di depan rumah, waste collector angkat dan akhirnya kepada tapak pelupusan sampah lah. Jadi apa masalah yang berlaku di sini?
Bila kita tengok sampah tadi yang kiranya bercampur-campur tadi, sebenarnya kalau kita tengok komposisi sisa pepejal, sisa makanan represent 50% daripada sisa yang lain. Kita kadang-kadang tengok banyak isu macam sisa plastik dan sebagainya, tapi sebenarnya sisa makanan adalah represent 50% daripada keseluruhan sisa yang pergi kepada tapak pembuangan sampah. Jadi sisa makanan tu agak kritikal lah sebenarnya untuk kita usahakan dan juga kita tangani kerana ia mempunyai persen yang agak tinggi ke tapak pelepasan sampah. Jadi sisa makanan ni dia sebenarnya terbahagi kepada dua bahagian. Satu ialah sisa yang tidak boleh dielakkan. Contohnya seperti macam kalau kita makan durian, akan kita makan dengan kulit durian sekali. So kulit durian tu mesti kita buang kan, betul? Jadi itu ialah contoh sisa yang tidak boleh dielakkan. Macam mana pun kita terpaksa buang, kita tak boleh makan. Okey, sisa yang boleh dielakkan contohnya ialah seperti kalau macam kita beli yogurt. Kalau boleh tolong habiskan before expiry date. Kalau kita tak makan before expiry date, sisa tu akan dibuang lah. Jadi masalah ni banyak sebenarnya di hotel, hospital dan sebagainya. Bila mereka ada tin can food, biasanya sekiranya mereka tidak plan menggunakan dengan betul, dia akan menjadikan sisa tersebut expiry date sebelum digunakan. So dia terpaksa buang. Jadi kita kena tanamkan dalam diri kita supaya especially sisa yang boleh dielakkan ni, kalau boleh tolong elakkan. Okay. So untuk makluman semua, kita ni menghasilkan, negara kita Malaysia menghasilkan 0.54 kg makanan setiap hari. Sisa tersebut agak tinggi sebenarnya persen yang dihasilkan setiap hari compared to negara-negara lain. So adakah kita ni sebenarnya memang kaya dengan makanan ataupun rakyat Malaysia ni sebenarnya suka membazir? Jadi dia ada dua dekat situ. Okay. Sisa yang kita hasilkan setiap tahun as if boleh memberi makan 2.97 juta orang. Setiap hari mungkin boleh breakfast, lunch, dinner, supper dan mungkin minum petang. 2.97 juta tu sebenarnya agak amount yang agak membimbangkan lah. Okey, sebenarnya sumber makanan ni dari pelbagai. Isi rumah paling tinggi. So kita tak boleh salahkan sesiapa. Kita semua ada rumah, kita semua memasak dan kita semua makan. Jadi sebenarnya sisa yang paling tinggi dihasilkan ialah daripada isi rumah. Jadi saya nampak dekat situ sebenarnya kita boleh kontrol sisa makanan ni sebabnya ia adalah daripada isi rumah. Yang kedua mungkin pasar malam and then restoran, hotel, industri makanan dan minuman, pusat membeli belah, pasar raya, institusi, sekolah dan juga kedai makanan segera ataupun seperti McDonald, KFC dan sebagainya lah. So kita kena betul-betul try to, mungkin susah nak nasihatkan orang tapi kita try to discipline ourselves bermula daripada rumah. Kalau boleh kita kurangkan sisa yang kita hasilkan daripada rumah, sisa makanan. Okey, kenapa kita harus membesarkan isu sisa makanan ni? Satu, kerana dia 50% daripada sisa yang kita lepaskan di tapak pelupusan sampah. Kalau 50% ke tapak pelupusan sampah, kalau kita boleh buang 50% tu, kita punya lifespan of the landfill mungkin daripada 10 tahun akan jadi 20 tahun. Jadi itu pentingnya kita elakkan sisa tersebut daripada pergi kepada tapak pelupusan. 50% saya ulang lagi sekali, 50% tu agak tinggi lah. And then sebenarnya sisa makanan ni sebenarnya kalau kita tak uruskan dengan betul, dia akan cepat attract penyakit, vektor dan sebagainya lah. Lagi satu faktor yang ketiga ialah impact dia. Sebenarnya kita ingat sisa makanan ni macam okey simple lah, biasalah sisa makanan kita buang dan sebagainya. Sisa makanan menghasilkan gas metana. Gas metana ni sebenarnya ialah 34 kali ganda lebih impactful daripada carbon dioxide yang kita hasilkan daripada kenderaan bermotor ataupun kereta kita setiap hari. So dia akan mempercepatkan lagi pemanasan global. Tu sebab rasa macam asyik panas je kan. Sebenarnya disebabkan oleh sisa makanan yang banyak dan biasanya population akan seiring dengan peningkatan sisa makanan. Tu kita tak boleh elakkan. Okey, yang keempatnya ialah larut resap. Okey, larut resap ni disebabkan kita sayang kepada semua sungai kita. Sungai kita ni boleh menjadi water intake kepada water treatment dan kemudian akan diproses
kita akan diberikan kepada rumah-rumah lah untuk kita guna. Mandi, minum air, masak dan sebagainya. Tapi larut resap ni ialah salah satu kontaminan yang membahaya, yang boleh menyebabkan contamination kepada sungai, dan mungkin akhirnya sungai kita yang sebenarnya layak menjadi water intake akhirnya tak layak menjadi water intake sebab dia punya all the parameters dalam sungai tersebut menjadikannya disqualified to be water intake disebabkan oleh pencemaran yang berlaku lah. Okey, kalau kita zoom in kepada sisa, kita akan nampak banyaklah sebenarnya sisa makanan, sisa bercampur dan sebagainya. Tapi saya nak alih your attention kepada air yang berwarna hitam yang dekat belakang tu. Makcik Munah yang baju merah ni pun dah terkejut sebab banyak sangat sisa dan juga banyak air yang larut resap yang kita hasilkan setiap hari. Okey, macam mana air larut resap ni dihasilkan? Bila kita buang sampah di tapak pelupusan, mungkin tapak pelupusan sanitary biasanya mempunyai liner, dia ada tapak, dia ada pond, collection pond dan juga leachate treatment plant. Jadi dia agak sistematik. Tapi tapak-tapak pelupusan lain yang kemungkinan tidak mempunyai leachate treatment pond, leachate collection pond dan sebagainya, dan kemungkinan tak ada leachate collection pipe pun. Jadi apa yang berlaku ialah bila kita lenggokkan sampah, setiap kali hari hujan, air tersebut akan percolate through our waste dan dia akan tarik semua kontaminan ataupun pollutant yang ada dan berkumpul menjadi air larut resap ataupun kita panggil dia sebagai leachate. So leachate ni nanti akan mengalir daripada dalam keadaan gravity daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah, dan dia akan bertakung dan berkumpul di mana-mana area yang dirasakan sesuai lah, dan akhirnya kemungkinan dia akan melarut kepada kita punya sungai-sungai yang berdekatan sama ada kita sedari ataupun tidak. Jadi itu yang kita khawatiri akan berlaku, dan sebenarnya tapak pelupusan sampah sanitary yang ada leachate treatment pond, leachate collection system, pipe collection tu mungkin dalam jumlah yang kurang daripada 20 di Malaysia. Yang selebihnya kemungkinan tak ada facilities seperti itu, dan kemungkinan apa gambaran yang saya tunjuk hari ini mungkin berlaku di mana-mana. Jadi kita khawatirilah akhirnya sungai kita akan tercemar. Tapi kita ingat pencemaran ni berlaku daripada mungkin sampah industri dan sebagainya, tapi sebenarnya sisa makanan yang kita semua hasilkan setiap hari itu adalah salah satu punca menjadikan river quality kita merosot. Okey. Sekiranya kita buang sampah ataupun sisa makanan kita di tapak pelupusan sanitary landfill yang mempunyai leachate treatment system, leachate collection pond, leachate treatment, leachate collection pipe dan sebagainya, saya rasa kita semua, saya termasuk semua yang mendengar ni, kita akan ada seorang satu private swimming pool, okay, yang likat, pekat, warna hitam dan juga berbau busuk. Jadi kalau kita kumpulkan sebenarnya betul-betul ataupun semua tapak pelupusan sampah kumpul semua leachate yang dihasilkan daripada semua sampah yang kita hasilkan setiap hari, saya percaya memang kita semua akan ada seorang satu private swimming pool yang kita berenang tak perlu berselisih bahu dengan perenang yang lain. Okey, tapi sama ada kita nak ataupun tak private swimming pool seperti leachate ni, jadi kita kena tanyalah pada diri sendiri. Satunya kemungkinan benda tu tak berlaku depan mata. Bila tak berlaku depan mata, bukan depan rumah kita, bukan dekat taman kita, bukan belakang rumah kita, so kita macam as if bukannya, mungkin mind setting kita akan ada satu perception macam tak ambil peduli lah. As long as awak keluarkan sampah daripada rumah, kita kira macam okay, responsibility kita selesai sebagai orang yang generate sampah, tapi sebenarnya tidak. Okey, mungkin negeri-negeri di bawah akta 672 sebenarnya dah Executive Corp dah announce under JPSPN, Jabatan Sisa Pekerja Negara, iaitu pengasingan sisa pekerja di punca. Saya kena maksudnya macam flashback lah pada 2015, sekarang ni 2021, so kita flashback sikit. Pada September 2015 kita dah mewajibkan, tapi sekarang ni dah 2021, saya rasa masih ramai lagi yang belum ada kesedaran untuk asingkan sisa di rumah. Siapa yang dah buat tu, congratulations, alhamdulillah kita telah menyelamatkan bumi kita lah.
Okay, just to recap back, mungkin ada yang tak ni dan sebagainya. Biasanya sisa baki ni seperti sisa dapur, sisa makanan, sisa tercemar kita kutip 2 kali seminggu. Sisa taman sekali, sisa pukal sekali seminggu macam sofa, washing machine, cupboard, fridge dan sebagainya. Kalau sisa kita semula sekali seminggu. Ini jadual yang diberikan lah, especially yang duduk di Johor lah, di bawah Southern Waste Corporation. Okay. Jadi sebenarnya saya nak mungkin serulah untuk semua pendengar ataupun audiens pada hari ini, kalau kita tak boleh asingkan terlampau banyak sisa ataupun terlampau banyak kompartmen, saya suggest supaya tolong asingkan sisa makanan daripada sisa kita semula yang lain. Kerana sisa makanan ni saya rasa merupakan punca contamination kepada sisa-sisa kita semula yang lain, menyebabkan sisa kita semula yang lain tidak boleh digunakan disebabkan dah terkena pollution ataupun contamination daripada sisa makanan. Jadi sekiranya paling mudah asingkan sisa makanan dan juga plastik sisa kita semula yang lain. Itu dapat membantu a lot kepada waste collector, kerana bila dia collect waste daripada rumah kita, dia akan pergi kepada transfer station. Transfer station ni akan berlaku lagi proses pengasingan. Mana yang boleh diasingkan, mana yang boleh dikita semula, para pekerja ataupun waste worker ni dia akan buat proses tersebut. Tapi kalau dah contaminate dengan sisa makanan, proses tu susah untuk dilakukan lah. Okey, kalau kita sebut tentang amalan pengasingan sisa daripada rumah, okey, saya nak tunjukkan hierarki pengurusan sisa pepejal. Kita ni kan bukannya handphone je ada trend, bukannya lagu je ada trend, kereta ada trend. Sebenarnya solid waste management hierarki pun ada trend. Dulu trend dia ialah pelupusan tu yang portion paling besar, tapi trend sekarang dia dah terbalik. Piramid tu dah terbalik. Kita kena fikir dulu every time kita produce waste, kita kena fikir dulu, bahan tu boleh guna semula ke? Boleh tak kita kurangkan sisa tersebut? Boleh tak kita recycle? Boleh tak kita rawat? Akhirnya baru pelupusan. Maksudnya akhirnya last senario ialah baru letak depan rumah untuk dilupuskan untuk waste collector to collect. Sebelum tu kita kena fikirkan all the steps ni supaya kita dapat mengurangkan sisa kepada tapak pelupusan sampah dan akhirnya kita follow lah hierarki pengurusan sisa pepejal yang mampan ni. Sebab kita sebenarnya, saya nak ingatkan semula sebenarnya bulan Hari Alam Sekitar ni pun, kita tak ada planet B. Kita ada planet satu je. So bumi kita tu tak akan bertambah. Dia sama je. Population bertambah, waste bertambah, tapi bentuk muka bumi tu sama dan portion dia masih sama. Dan kita tak ada planet lain. Kecuali kita ada planet lain, okey. Jadi sisa population semakin meningkat, sisa semakin meningkat, tapi kita punya tapak pelupusan agak sukar untuk dicari tanah yang sesuai untuk dijadikan tapak pelupusan. Saya takut-takut nanti mungkin akhirnya kita kena uruskan sisa kita sendiri di belakang rumah ataupun depan rumah. So kita betul-betul lah ada kolam licin tu, private swimming pool masing-masing, dan kita terpaksa mungkin manage our own waste in the future. Siapa tahu kan? Okey, kalau kita sebut pasal kita semula, selalu kita punya mind setting ialah sisa surat khabar, paper, plastik, M&M can, botol kaca dan sebagainya. Tapi hari ni saya nak buat shift sikit kita punya paradigm tu kepada sisa makanan. Sisa kita semula kita boleh kita, tapi sisa makanan pun kita boleh kita semula sebenarnya. Why not? Okay. So hari ni kita saya akan share sikit lah on the Takakura Home method. Okey, Takakura Home method ni ialah sebenarnya salah satu metod pengkomposan. Pengkomposan ni ialah dia uraikan bahan organik ataupun sisa makanan kita secara biologi dalam keadaan terkawal menghasilkan produk akhir kepada tanah, iaitu baju organik lah yang kita akan hasilkan. Kenapa kita perlukan pelaksanaan pengkomposan ni? Satu ialah kita akan praktis amalan pengasingan yang lebih sihat di rumah, dan kemudian kita akan kurangkan sisa makanan sama ada yang boleh dikawal ataupun tidak di tapak pelupusan sampah. Lifespan of the landfill kita, mungkin lifespan dia 20 years, tapi bila kita kurangkan sisa makanan ke landfill, kita punya lifespan of the landfill ataupun jangka hayat dia jadi 30 years. So ini akan mengurangkan beban untuk cari tapak pelupusan yang baru dan sebagainya. Dan ramai sebenarnya darjana pendapatan dari segi ekonomi dengan menjual baju organik. Okay.
So manfaat pengkomposan pun banyak, dia boleh memusnahkan biji lalang dan patogen, meningkatkan kualiti tanah, mengurangkan hakisan, mengurangkan penghasilan gas metan dan juga mengurangkan penggunaan baja kimia. Okey, untuk sebenarnya untuk tanaman kita setakat dekat rumah tu, saya rasa baja organik ni agak sesuai lah. Sekiranya mungkin tak cukup, kita boleh add on kepada baja kimia. Tapi at least kita utamakan penggunaan baja organik yang dihasilkan sendiri terhadap penanaman kita. Lepas tu kalau sekiranya tak cukup, baru kita add on dengan baja kimia. Sebab kita tahu baja kita hasilkan sendiri daripada rumah tu 100% organik. Tak ada campuran lain kecuali KFC, kari, asam pedas, masak lemak cili padi yang kita makan lah. So konsep kompos ni agak mudah sebenarnya. Biasalah mak-mak, isteri-isteri kat rumah memasak, kaum lelaki pun masak juga, and then anak-anak kita makan, adik-adik kita makan. Bila makan mesti hasilkan sisa makanan kan. Takkanlah kita makan tembikai dengan kulit dia sekali kan. So mesti ada sisa makanan. Lepas tu kita buat aktiviti pengkomposan akan menghasilkan baja organik dan akhirnya kita guna untuk penanaman kita sendiri kat rumah. Mungkin tak perlu jual dan sebagainya, tapi at least jimatkan kos kita daripada membeli baja. Okey, jenis-jenis ataupun kaedah pengkomposan ni sebenarnya banyak sangat, dan kenapa saya pilih kaedah Takakura Home Method, sebab saya rasa dia agak mudah, mesra alam dan juga boleh dipraktiskan di rumah. Untuk macam larger scale mungkin kaedah pengkomposan lain lebih sesuai daripada kaedah Takakura Home Method. Sebab sekarang ni musim PKP, MCO, ramai orang bercucuk tanam dan ramai yang memasak sebab kita tak boleh pergi mana-mana. Kita boleh pergi living room, dapur, living room, bilik, living room, dapur. Jadi mungkin dapur tu kerap. Jadi lagi banyaklah kita hasilkan sisa makanan. Jadi why not kita mungkin boleh start pengkomposan masa MCO ni sebab kita dekat rumah. Mungkin dekat rumah kita kurang hasilkan contohnya sisa plastik sebab kita minum menggunakan cup kaca dan sebagainya. Pinggan pun tak guna polystyrene, kita guna pinggan kaca. Jadi saya rasa mostly sisa-sisa yang lain tu kurang, tapi makan tetap makan. Kan? Jadi sisa makanan ni macam tak boleh elak lah, memang akan ada. Okay? Jadi untuk asas pengkomposan dia ada macam 5 unsur yang paling utama lah. Satu ialah air. Ia untuk mikrob tu hidup. Yang keduanya ialah udara. Air tu untuk kelembapan, udara pun untuk mikrob hidup dan juga untuk menghindar bau busuk daripada kita punya baku kompos. Unsur karbon ni ialah unsur-unsur yang pirang, contohnya seperti daun kering, serbuk kayu, sekat padi dan sebagainya. Dia memberi tenaga kepada mikroorganism. Unsur nitrogen ni memberi nutrien yang biasanya terdapat daripada hasil makanan ataupun sisa makanan seperti sayur, buah-buahan dan sebagainya. Mikroorganism tu pun perlu, dia kena hidup lah. Sebab dia yang makan kita punya sisa tu nanti. Kalau mikroorganism tak ada, tak jadilah kita punya kompos. So saya tengok ciri-ciri mikroorganism ni macam manusia juga. Kita perlukan air, udara, tenaga, makanan. Jadi kita as if macam kompos ni, baku kompos ni macam kita sediakan tempat tinggal yang baik untuk mikroorganism tu hidup. Kita bagi dia tenaga, bagi dia makanan, ada pengudaraan, ada air yang cukup. Jadi mikroorganism tu pun happy. Setiap kali kita letak makanan, dia pun buat kerja dia dengan baik kan. Macam kita lah dekat office. Kalau kita happy, bilik pun aircon tak sejuk sangat, tak panas sangat, ada air, ada makanan, kita pun happy, buat kerja pun perform. Okay? Langkah yang pertama untuk membuat Takakura Home Method ni, sebab apa saya kata dia mesra alam dan sesuai untuk digunakan, dan saya rasa macam satu method yang agak simple lah sebab bahan-bahannya mostly ada kat dapur kita. Contohnya untuk langkah pertama kita kena buat larutan penampaian. Okey, larutan penampaian ni untuk kita macam biarkan mikrob tersebut. Kita memerlukan 250 gram gula merah, 3 liter air dan juga 1 keping tempe. Tempe ni maksudnya yang dah rosak bukan tempe yang baru. Tempe juga boleh digantikan dengan tauco ataupun 1 cawan yogurt ataupun 1 paket yeast kering ataupun ibu roti. So 3 bahan ni, cuma reminder kat sini, 3 bahan ni dia punya portion ni untuk menghasilkan 3 kg medium pengkomposan. Sekiranya waste kita 3 kg medium pengkomposan untuk 500 gram waste sehari dimasukkan. Sekiranya kita dah tahu kita memang hasilkan makanan, sisa makanan lebih daripada 500 gram, so baku pengkomposan kita mesti lebih besar. So portion dia perlu ditingkatkan lah. Okay? So larutan penampaian ialah first step ataupun langkah pertama. 250 gram gula merah ataupun gula biasa, 3 liter air, 1 keping tempe ataupun bahan yang lain boleh digantikan. Satu bekas yang tertutup, bekas plastik ke, bekas kaca tak ada masalah.
Dah buat larutan penapaian ni, tutup, peramkan selama 3 hingga 5 hari. Kita try tu sebenarnya activate ataupun biarkan bakteria. Ni salah satu contoh bekas lah. Okay, saya sharekan video supaya lebih masukkan gula merah, kemudian tempe tu bekas tu boleh bekas punya plastic botol recycle pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak besar, dia punya portion lebih besar lah. Dalam video ni, media pengkukusan ialah untuk 9 kg Okey, kalau kita maksudnya webinar ni face to face, saya boleh buat demo lah, tapi disebabkan kita buat online, saya rasa perlu juga demo online video supaya lebih mudah faham. Untuk portion dekat sini, untuk 3 kg, tapi portion di video tu untuk 9 kg. Semuanya bergantung kepada berapa waste ataupun sisa makanan yang dihasilkan dalam masa sehari. Okey, larutan penapaian kita dah siap. And then step yang kedua ialah kita dah biarkan dah tu 3 hingga 5 hari supaya dia diperam. And then apa yang kita buat ialah medium pengurai. Medium pengurai ni biasanya kita memerlukan 2 kg tanah sebagai base. And then kita akan masukkan portion 1 kg sekam padi ataupun unsur perang tadi. 1 kg sekam padi ataupun dedak ataupun habuk kayu ataupun daun ataupun rumput kering ataupun hampas kelapa. Saya rasa daun ataupun rumput kering ni normally semua orang ada lah, sebab kalau kita ada tanaman ataupun ada rumput kat depan rumah biasanya akan ada daun dan juga rumput kering. Jadi ini pun boleh didapati daripada rumah. Okey, kita kena campurkan larutan penapaian yang kita hasilkan tadi dengan medium pengkomposan ni untuk dijadikan sebagai medium pengurai. Bila kita campurkan, kita akan kepalkan dia. Bila boleh kepal macam nak buat kuih tu, maksudnya cukuplah tu moisture dia, dan maksudnya kita dah sedia dah untuk jadikan medium pengurai ni, simpan dalam bekas tertutup selama 5 hari. Tadi larutan penapaian selama 3 hingga 5 hari. Bila kita dah campurkan dengan medium pengurai ni, kita simpan lagi untuk 5 hari untuk biarkan, mula-mula kita biarkan mikrob tadi dekat dalam larutan penapaian. Kemudian kita bagi rumah kepada mikrob tadi. So kita nak tengok mikrob ni sesuai tak duduk kat rumah ni. Yelah, kadang-kadang macam manusia, ada yang prefer kondominium, ada yang prefer rumah banglo, ada yang suka rumah 2 tingkat. So mikrob pun samalah macam kita, dia pun memilih juga tempat tinggal yang dia rasakan selesa. So saya pun ada share video kat sini. Dia ialah perumahan kepada mikroorganism. Nak tengok mikroorganism tu boleh hidup selesa ke tak, rumah dia mesti selesa. Untuk ni ialah untuk 9 kg lah kepada portion yang lebih besar. So campurkan tadi 7 kg tanah dengan 2 kg sekam padi, gaul rata. Okay, make sure dia mix well. Biasa saya suggest buat atas canvas lah, jangan terus letak kat bawah. Kemudian kita letak larutan penapaian yang kita telah lakukan penapaian selama 3 hingga 5 hari. Gaul rata sampai boleh dikepal. Maksudnya dah cukup dah tu. Larutan penapaian tu tak perlu ditambah lagi sebab dah cukup dah untuk menjadikan medium pengurai. Jadi bila dah ready semua, masukkan dalam bekas. Biarkan selama 5 hari untuk proses peraman ataupun supaya mikroorganism tu selesa dengan rumah baru dia. Selepas tempoh 5 hari biasanya akan ada tumpuk putih tu. Maksudnya fungi tu dah mula terbentuk lah. Jangan takut, maksudnya itu ialah dah menjadilah proses medium pengurai dan bersedia untuk menerima sisa makanan. Okay? So saya ulang sikit lagi, langkah 2, 3 liter larutan penapaian campur dengan sekam padi dan juga tanah sehingga boleh dikepal, diperam untuk masa 5 hari lah. So masa kita buat kepalan tu, make sure supaya tak terlalu basah ataupun terlalu kering. Macam kita pun tak suka keadaan yang macam terlalu lembab ataupun panas. So sama, mikroorganism pun dia nak just nice. So selepas 5 hari nampaklah kulat tu dah
mula tumbuh, maksudnya awak punya medium pengurai ataupun medium kompos ni dah ready untuk terima sisa makanan sebab semua mikroorganism tu dah mula membiak, dia dah selesa dengan rumah baru dia yang kita sediakan. Okey, langkah ketiga ialah masa kita nak sediakan medium pengurai tu, kita kena sediakan bakul dia lah. Itu yang dipanggil kompos cang ataupun bakul kompos. Bakul kompos ni terpulang kepada masing-masing, boleh jadi bakul baju, bakul pergi pasar, bakul sampah, tak kisah asalkan dia berongga. Kemudian digalakkan kita lapik dengan kapet lama ataupun baju yang terpakai ataupun kain buruk supaya bahan-bahan kompos tadi tak tertumpah lah. And then kita isikan at least 60% daripada bakul tadi. Macam contoh yang saya tunjuk dekat slide ni ialah dia 3 kg medium pengurai hanya sesuai untuk 0.5 kg waste setiap hari. Jadi terpulang. Kalau sekiranya waste sisa makanan yang dihasilkan tinggi setiap hari, kena buat bakul yang lebih besar lah supaya cukup. Dan selepas sediakan kena tutup lah supaya tak diganggu oleh serangga, perosak dan sebagainya. So siaplah bakul kompos kita dekat rumah. Okey, pengkomposan ni dia ada 8 terlarang dia juga yang boleh dikompos dan tidak boleh dikompos. Mikroorganism ni sama macam kita, mungkin gigi dia pun tak sekuat macam gigi kita. Jadi dia pun memilihlah makanan. Makanan yang boleh dikompos, sisa dapur semua, kulit telur, kulit udang, sisa perut ikan, ayam dan sebagainya. Sisa makanan of course lah, donat ke apa, nasi semua boleh. Sisa buah-buahan lagilah boleh. Jadi nampaknya bakteria ni ataupun mikrob ni suka yang lembut-lembut, yang sedap-sedap. Kalau yang contohnya yang macam tak boleh dikompos, tulang besar seperti gearbox. Kita pun kalau makan, kita tak kunyah pun gearbox tu kan, punya tulang. So samalah. Plastik kita pun tak makan, botol plastik dan kaca kita pun tak makan. Okey, sisa minyak dan kuah ni mikrob tak sukalah, ataupun mikroorganism tak suka. Jadi kita akan bilas terlebih dahulu. Buah yang berkulit keras, kita pun kalau makan durian tak makan juga kulit durian. Jadi mikroorganism pun tak boleh makan kulit durian. So ini ialah barang-barang yang tidak boleh dikompos, sebab sekiranya dikompos nanti awak tengok macam setahun masih lagi ada lagi kulit durian. Memang ada lah sebab dia sebenarnya suka untuk dikompos ataupun mengambil masa yang lebih lama untuk dikompos. Okey, jadi langkah keempat, apabila kita dah ada sisa makanan, bakul kompos pun dah ready, apa yang kita buat ialah kalau rajin sisa makanan tu kita potong kecil-kecil. Kalau tak rajin tak apa, kita boleh masukkan terus. Tujuannya ialah untuk apa? Lagi senang mikroorganism tu untuk makan. Macam kita pun, kita masuk makanan sikit-sikit kan. Kalau kita letak makan dengan portion yang besar, kita pun susah nak kunyah. So the same thing goes for microorganism lah. Kita nak mikroorganism bekerja untuk kita, jadi kita kena bertimbang rasa lah. Kita pun kena layankanlah dia punya taste mikroorganism Lepas tu sisa makanan perlu dibilas dan ditapis supaya kuah kari, kuah rempah ataupun asam pedas, masak kicap dan sebagainya tu semuanya telah ditapis dengan baik dan tinggal sisa makanan sahaja. Kita keringkan sikit, kemudian kita korek kita punya pengkomposan yang telah ready tadi. Lepas tu kita akan masukkan sisa makanan. Okey? Kita masukkan sisa makanan, kemudian kita tutup, kita kena korek, masukkan dekat tengah-tengah, hembus semula, kemudian kita kena tutup dengan mungkin kapet lama, baju recycle ataupun kain buruk dan sebagainya lah. Kemudian kita ulang proses tersebut setiap hari. Setiap hari masukkan 500 gram, 500 gram, 500 gram, 500 gram, 500 gram sampailah awak tengok bakul kompos tu dah penuh. Sekiranya dah nampak penuh, kita boleh keluarkan separuh daripada bakul kompos yang asal kepada box yang bertutup untuk dikeringkan selama 2 minggu ataupun lebih supaya dia jadi matang dan boleh digunakan untuk menjadi baja organik kepada penanaman kita di rumah. Bakul kompos yang sedia ada ataupun yang asal tadi kita gunakan seperti biasa, masuk waste lagi from time to time. Okey, jadi dia punya starter pack tu ataupun starter bakul ni hanya sekali saja sebenarnya. Ni contohlah, kita dah masak-masak mestilah ada kulit udang, ada kobe sikit, ada kulit bawang sikit kan. So benda ni kita semua bilas, kemudian kita masukkan dalam bakul kompos lah supaya dia kurang bau dan juga kurang attract macam flies, semut dan sebagainya lah. Jadi apa yang kita buat ialah kita mungkin korek, masukkan sisa and then kita kambus semula setiap hari. Biasanya kalau nasi tu, kalau hari ni kita masukkan, esok dia memang gone lah, dah tak ada. Sebab nasi kan lembut, small, jadi mudah untuk mikroorganism tu makan. Okey, apa yang kita biasanya buat ialah try korek, tu ialah permukaan awak punya medium pengurai ataupun bakul kompos. Korek, masukkan sampah,
timbus semula and then gaul rata lah. Setiap hari kita kena lakukan seperti ini supaya biasanya kita macam bahagikan baku kompos tu kepada dua bahagian. Hari ni korek sebelah sini, timbus, esok masukkan sebelah sini, timbus dan sebagainya lah. So bergilir-gilir. Nanti tak adalah macam maikot sebelah kanan je banyak dapat makanan, maikot sebelah kiri kelaparan. So kita bagi dia balance lah Okey, inilah contohlah sisa makanan, timbul semula dan sebagainya dan kita cover untuk mengekalkan kelembapan, dia punya suhu dan juga mengelakkan daripada bau busuk dan sebagainya lah. Contoh sisa makanan dan ni apabila sisa makanan biasanya esoknya kita tengok dia dah berubah bentuk lah Okey, biasanya ni kita tak measure lah, cuma kalau suhu dia macam agak panas maksudnya kompos tu menjadi Ada beberapa faktor lah sebenarnya yang menyebabkan pengkomposan tu tak jadi. Sebenarnya yang paling terbaik ialah dia nak persekitaran sesuai, mikroorganism ada, udara ada, berongga tadi, air mesti cukup, maksudnya tak terlampau lembap, tak terlampau kering, sisa organik kena ada. Okey? Kalau tu maksudnya suhu dia akan agak tinggi and then penguraian akan berlaku, tiada larut resap, sterilization of bacteria pathogen pun akan berlaku. Tapi sekiranya persekitaran tidak sesuai, mikrob tak ada ataupun air terlampau banyak ataupun tak ada pengudaraan, sisa organik ada. Ni akan berlaku mengeluarkan bau busuk dan sebagainya lah. Kalau lagi satu persekitaran sesuai, sisa organik pula tak ada. Sisa organik pula kita tak masukkan. Maksudnya mungkin tuan rumah ni very efficient, langsung tak ada sisa organik pun tak berlaku juga keadaan tidak aktif lah lama-lama. Matilah lama-lama mikroorganism tu sebab dia tak ada makanan. So ini ialah faktor-faktor yang mungkin mengganggulah proses pengkomposan. Okey, macam saya cakap tadi, bila kita nampak baku kompos kita dah penuh, kita boleh asingkan separuh dan jangan add on lagi sampah, biar dia kering selama 2 minggu ataupun lebih. Bila dia dah matang kita boleh gunakan untuk baja. Tapi yang baku sedia ada tu kita terus boleh masukkan sampah seperti biasa sebab kita dah asingkan dah a portion tu untuk penggunaan baja. Dan proses ni berlaku secara berulang dan seterusnya lah. Okey, macam mana kita nak tahu tentang kompos tu dah matang ke belum? Biasanya kompos ni dia akan berwarna coklat kehitaman, dia macam kering, betul-betul macam baja, suhu bilik dan dia tak ada bau macam bau sampah. Dia macam baja lah, maksudnya berbau macam tanah. Okey, biasanya sisa organik ataupun kalau kita buat pengkomposan kat rumah ni, baja organik yang kita hasilkan tu tak secantik baja organik yang dijual keluar sebab kita pun ada letak tulang ikan, tulang ayam dan sebagainya. Jadi mungkin baja organik kita ni nampak macam tak cantik lah sebab kita tak kisar dia ikut homogenizekan saiz dia. Jadi nampaklah tulang-tulang ataupun portion-portion yang besar dekat dalam kita punya baja tersebut. Okey, biasanya baja kompos ataupun baja organik boleh tahan 6 hingga 8 bulan kalau kita simpan dalam bekas yang tertutup dan tidak terdedah kepada cahaya matahari lah. So untuk rumah tu sangat sesuai. Dah ada baja kompos, dah terhasil, letaklah dekat tanaman sekeliling rumah. Ada cili ke, ada daun pandan ke, okey. So banyaklah sebenarnya kalau baca online pun daripada newspaper, artikel dan sebagainya, baja kompos lebih praktikal, mesra alam, selamat ke alam sekitar, boleh jimat 24 juta hasil baja kompos dari sisa pepejal. Saya tahu dekat area Melaka dia orang jual, ada sekolah yang dapat jana hasil dengan penghasilan baja pengkomposan daripada mungkin kelab sains ataupun kelab alam sekitar di sekolah saja. Penghasilan baja kompos daripada sisa makanan di rumah. So macam-macam lah boleh baca. Okey, mungkin saya share sikit. Sebenarnya metod Takakura Home Method ni saya belajar daripada Prof Takakura, iaitu pengasas Takakura Home Method ni sendiri. Prof Takakura tu lah yang berdiri sebelah saya tu. Masa tu saya pergi ke kampung halaman dia iaitu di Kitakyushu, Japan. So saya pun ada pergi kursus di USM dan juga di SW Corp lah untuk belajar metod Takakura Home Method ni. Kalau di Jepun biasanya apa yang saya nampak diorang terapkan di kalangan kanak-kanak juga sebab dia tahu kanak-kanak ni ataupun golongan remaja ni ialah generasi akan datang. So diterapkan daripada peringkat awal supaya mereka ni berminat, faham dan juga peka lah kepada food waste recycling dan sebagainya. Dan saya pun nampak mereka banyak mengeluarkan buku dan juga garis panduan yang macam menarik untuk kita tengok dan juga faham supaya mungkin lagi encourage kita untuk recycle. So
Jadi saya pun terpanggil untuk buat satu buku yang agak ringkas dan juga sesuailah dibaca untuk semua golongan mengenai Takakura home method ni. Okey, selain daripada itu, bila maksudnya melalui beberapa kursus dan juga visiting Japan dan sebagainya, saya nampak memang perlu kita terapkan di kalangan pelajar sekolah dan juga komuniti. Apa yang kita buat, tapi ni ada dapat geranah daripada kerajaan, kita first kali ialah buat program pengkumpulan ni di industri kecil dan sederhana. Sebab di Parit Raja, Batu Pahat ni memang banyak sangat kedai keripik dan juga makanan lah. Kalau orang lain pun biasanya beli keripik dekat Batu Pahat. So banyak sangat industri kecil sederhana yang menghasilkan sisa makanan. Sekiranya diorang pun praktis menggunakan pengkumpulan ni, jadi dia telah menjimatkan ataupun mengurangkan sisa ke tapak pelupusan. Kita pun ada buat program komuniti lah di kampung-kampung dan juga di taman setempat Parit Raja. Dan aktiviti yang terbesar sekali tahun 2019-2020 ialah kepada 30 buah sekolah, 10 sekolah induk, 20 sekolah angkat untuk aktiviti pengkumpulan. Sebab saya rasa sekolah rendah dan sekolah menengah kita kena tackle remaja zaman sekarang dan juga generasi akan datang. Maksudnya supaya mereka aware ataupun acknowledge ada metod pengkumpulan, mungkin diorang yang akan educate mak ayah mereka dan sebagainya lah. Jadi saya rasa aktiviti pengkumpulan ni dia bermula dengan pendidikan jugalah di peringkat awal. So banyak kelab-kelab alam sekitar, kelab sains dan sebagainya di sekolah dia bertanggungjawabkan untuk buat aktiviti pengkumpulan lah. Kita sediakan bahan, kita sediakan baku kompos dan sebagainya. Mereka hanya perlu praktiskan dan mereka perlu asingkan sisa makanan di kantin dengan baik supaya sisa makanan daripada sekolah-sekolah ni tak akan pergi ke tapak pelupusan lah. Sambutan pun agak baik, cuma start MCO ni agak limited lah. Tapi kita akan teruskanlah di sekolah semua area Batu Pahat dan yang berdekatan. Cikgu-cikgu pun, especially cikgu pertanian dan sebagainya, sangat teruja lah untuk praktiskan metod Takakura ni sebab dia agak mudah. Dan kami pun dapat University for Society lah kerana as if macam transfer knowledge kepada kanak-kanak semua. So just to recap back kaedah pengkumpulan, di sini ada video yang daripada start sampai okey, ni semua pelakon-pelakon yang saya baru ni lah ambil di universiti ataupun kita kelas dekat universiti untuk jadi pelakon bagi video-video ni. Contohnya di kafe dan sebagainya, kita kena sediakan bakul yang berasingan. Dekat rumah pun sebenarnya kita boleh buat macam ni supaya macam anak-anak kita pun dia dah terbiasa untuk mengasingkan sisa makanan daripada sisa-sisa yang lain. Okay? So kita boleh modify sikit baku sampah kita kat rumah seolah-olah macam ada strain ataupun baku berongga tu. Jadi asingkanlah sisa makanan, sisa yang lain boleh ni. Ni bukan makcik kantin sebenar, juga pelakon berpahan lah untuk video ni. Kalau tidak, makcik sebenar biasa tak senyum macam tu sebab dah penat masak. So apa yang kita buat kepada baku sampah yang kita dah modify sikit ni, tengok macam ada pili, ada baku berongga. So kita boleh bilas terus sisa makanan kita. Maksudnya boleh keluarkan kari, asam pedas, apa dan sebagainya tu kita boleh keluarkan, hanya tinggal sisa makanan. Okey, kemudian dah dibilas, apa yang kita perlu buat ialah kalau kita nak tahu berapa amount yang kita hasilkan, boleh timbang dulu. Kalau rajin boleh potong kepada sisa tu kepada yang lebih kecil, kalau tak boleh masukkan terus. Dan kita akan buat kaedah ni lah, maksudnya korek kita punya media pengurai, masukkan sisa makanan, kemudian kita gaul sikit and then kita kambus semula. Okey, saya rasa ni kita boleh sangatlah buat dekat rumah sebab sisa kita pun tak berapa banyak mungkin, dan bila kita buat method ni sendiri, saya rasa kita akan macam bila nak generate waste tu kita akan macam lebih berhati-hatilah ataupun caution lah Okey, dan perlu ditutup lah. Kalau dekat sekolah kita suggest diorang ikut hari sebab sampah dia quite banyak. Tapi kalau dekat rumah saya rasa cukup satu baku kumpul saja. Depends kepada berapa yang kita hasilkan. Selain daripada itu, dengan mengikuti program-program komuniti yang dianjurkan oleh SW Corp,
Sebenarnya banyak starting 2016 macam tu, as a record aktif lah. Dan bila kita dapat knowledge tu, kita pula train student universiti bersama-sama dengan kita, mereka pula transfer knowledge tu kepada community, kepada kanak-kanak di sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi dengan cara ni saya nampak di Jepun pun berlaku macam tu. Training for trainers. Kita train orang lain dapat knowledge tu, orang lain pula train orang lain. Jadi ilmu tu akan sampailah ataupun dia akan berantailah kepada pihak-pihak yang memerlukan. So as a record buat banyak sangat program di Melaka. So ini ialah video feedback di penjara Sungai Udang. Jadi PPTS, PPA memberi tunjuk ajar kepada kami cara-cara untuk mengurangkan pembuangan sisa pekerja ke tahap 40% dengan kaedah membuat baja kompos. Anggaran lebih kurang 6 tan sisa makanan telah kami proses untuk jadikan baja. Lebih kurang ada setengah tan telah dihasilkan baja. Apa yang saya dah guna, kesan dia sangat terkejut bagi saya kerana penggunaan tu kat atas pokok, daun dia akan jadi besar, berkilat. Buah yang kecil yang saya tanam, saya ada jenis buah yang kecil yang bila kita tanam, buah tu menjadi besar daripada buah tanam. Bagi saya dapat merasa untuk mengembangkan program ini seluruh dalam negara dan juga kepada masyarakat. Jadi di penjara ini merakamkan sistem pekerjaan telah memperkenalkan pengkomposan baja daripada sisa makanan untuk projek Edible Garden Masjid Kenangan Aceh. Dan untuk makluman, kita Masjid Kenangan Aceh kita telah menemukan hasil masukan Edible Garden untuk membuat baja di mana baja tersebut akan digunakan dalam projek Edible Garden. Dan projek baja kita telah dimulai pada 1 bulan Februari 2015 yang mana ia terdiri daripada 23 orang laki-laki Masjid Kenangan Aceh dan pura-pura sisa pekerja yang telah digunakan sehari adalah sebanyak 20 kilogram dan sehingga ini selama 6 bulan kita telah menghasilkan jumlah baja sebanyak 72 kilogram. Dan saya rasa ini merupakan projek yang berjaya yang diadakan oleh sistem pekerja dan dari itu kita dapat memberi manfaat pada Masjid Kenangan Aceh, terutama sekali apabila kita bulan Edible Garden untuk projek inilah kebun Edible Garden di rumah Masjid Kenangan Aceh yang mana kita guna baja Takakura. Kita letakkan baja dari pokok kopi, kita guna jalan pada teruk, kangkung serta jalan jagung. Itu pokok pisang sana mana bodoh-bodoh buah. Jadi inilah yang kawasan kita percubaan daripada baja Takakura. Hasil dia tengok daripada hidup tu nampak hijau dia cantik. Dan dalam pembuatan baja kompos ni mula-mula melambang sebagai hobi lah. Dan saya buat baja ni. Jadi ada juga buat catering. Lepas tu makanan ada lebih dan jauh daripada sisi makanan dan sebelum hasilkan baja. Jadi saya cubalah dengan saya pun ada juga membuat tanaman-tanaman di rumah. Selain ada buah sebagai seperti pokok-pokok, ada juga pokok-pokok buah. Dan perkalaan baju adalah seluruh untuk sayuran, pokok-pokok bunga dan juga pokok-pokok buah-buahan. Saya pernah mengalami sakit jantung dan ini lebih manis. Jadi
lepas saya buat ni semua, alhamdulillah rasa segar dan sihat lah. Sebab apa kalau musim apa tu kita tengok pokok-pokok ni kita rasa segar, sihat. Dan dari mata pun kalau kita tengok hijau ni tambah mata kita pun jadi sihat juga. Kalau gitu saya memang pakai sini mata juga lah. Jadi selepas saya buat benda ni memang saya pakai hanya untuk jalan saja dan membaca dan lain supaya baik. Okey, ini di sekolah. Acara ini kita telah mulakan sekolah ini pada 2 bulan April 2012 yang lepas, di mana hari pelancaran sempena bulan alam sekitar dan juga pelancaran sistem pengkukusan menggunakan kaedah tata kurang. Sistem ini telah diperkenalkan oleh Peranan Pengurusan Sistem Pembelajaran dan Pengurusan Awam 4 orang guru bersama 12 orang murid, iaitu murid daripada Persatuan Sains sekolah kita telah terlibat mengendalikan pengkukusan ini. Dan sejak hari pelajaran sehingga hari ini kita telah dapat menyediakan 2 buah bakul besar dan seterusnya dalam pelajaran. Mereka yang terlibat ini telah dapat meningkatkan lagi ilmu pengetahuan mereka terutama dalam subjek sains. Kemudian dalam subjek lain kita ada satu aktiviti di mana dalam PNP guru-guru mengajar mata pelajaran merentasi kurikulum. Walaupun mereka belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan lain-lain mata pelajaran, aktiviti pengkukusan dan mencintai alam sekitar ini telah diterapkan oleh guru di kalangan murid. Jadi dengan ada aktiviti pengkukusan sistem tata kurang ini, murid akan lebih sedar apa yang berlaku di alam untuk mereka memelihara alam sekitar dan peranan dan tanggungjawab yang perlu mereka laksanakan. Okey, so di antara aktiviti yang saya jalankan dan saya rasa agak menariklah sebenarnya di rumah orang tua, di penjara dan sebagainya. Kurs ni bukannya sahaja dapat melihara alam sekitar, tapi ada secara psikologinya pun agak membantu sebenarnya menjadi satu hobi lah. Okey, jadi saya pun nak recap balik semuanya. Kita yang paling pertama sekali ialah kurangkan sisa makanan. Ada beberapa kaedah yang baiklah untuk kita amalkan, iaitu masak mengikut kuantiti yang betul, ambil makanan mengikut keperluan, guna kaedah penyimpanan yang betul supaya makanan boleh tahan lama. Yang mana expiry date tu kita kena susunlah properly supaya kita at least be aware, and then habiskan makanan yang telah diambil. Rancang perbelanjaan agar tidak berlaku pembaziran. Baru-baru ni macam masa post MCO panic buying kan, kita beli macam 2-3 diniah banyak, tapi sebenarnya tak boleh habis dalam masa yang ditetapkan, and then akan end up dekat landfill lah. So first kali kita kena try kurangkan sisa makanan, ataupun kita kena plan well supaya sisa makanan ni tak dihasilkan atau kurang-kurang dihasilkan. Kemudian kita kena bebek diri kita supaya berjinak-jinak dengan composting. So macam-macam lah kata-kata motivation di sini. Keep calm and compose makes house plants very happy dan sebagainya. Salah satu yang menarik ialah calon menantu yang baik adalah yang pandai mengasingkan sisa pekerjaan. Ini pun boleh dijadikan kriteria lah untuk calon menantu ataupun calon isteri pada masa akan datang. Jadi dia dapat mengasingkan sisa pekerjaan yang baik. Okey, saya pun mungkin nak share sikit. Di UTHM kita pun ada composting site yang diketuai oleh Dr. Yasmin. Tapi kita disebabkan bisnes banyak daripada community, daripada staff, student dan juga cafeteria, kita menggunakan BSFL method. Macam saya mention tadi earlier, composting ni banyak method tapi ikut kesesuaian. Kalau dekat rumah mungkin kakak kurang method lebih sesuai. Kalau porsi yang lebih besar, lagi banyak method lain yang lebih sesuai lah. Dan kita pun ada pusat kita semula. Kita cuba motivate ataupun Sustainable Compost Office cuba motivate semua warga UTHM dan juga student dengan membuat macam poster composter of the month, recycle of the month, supaya semua termotivate dan juga komit untuk menyumbang kepada aktiviti-aktiviti kelestarian.
Okey, saya rasa itu sahaja. Ni fakulti saya lah, FK. Apa-apa mungkin boleh email kepada saya dan juga boleh like Facebook SEO untuk any aktiviti kelestarian daripada masa ke semasa. Saya rasa itu sahaja sharing session saya pada hari ini. Hopefully ilmu yang sikit ni bermanfaatlah juga kepada siapa yang mendengar. Terima kasih kerana mendengar. Dan kalau ada apa-apa boleh email saya lah. Okey, terima kasih. Baiklah, bersama Remaja Dr. Athena berkata ke atas ceramah yang telah disampaikan. Kita dapat lihat banyak input dan juga ilmu yang telah dikongsikan oleh Profesor Athena. Semoga ilmu dan juga input ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Baiklah, sekarang kami beri peluang kepada para peserta jika ada yang ingin mengajukan soalan kepada Profesor Athena. Boleh bertanya dengan membuka mic ataupun hantar soalan di chat box. Begitu juga dengan para peserta yang berada di live stream Facebook, anda juga boleh bertanya di ruangan komen. Assalamualaikum Doktor. Salam. Saya Zo daripada GPS. Saya nak tanya satu soalan lah kepada Doktor. Proses ni bila kita buat apa orang cakap untuk proses isi makanan ni kan. So ada tak serangga proses. Saya pun ada tengok juga orang komen macam serangga proses lalat ke apa sebab kita nak buat dekat rumah. So benda ni tempat yang kita simpan tu maknanya bau yang kurang selesa macam so maknanya benda-benda macam tu macam mana kita nak atasi ataupun di situasi sebenar macam mana sebab kita tak pernah buat kita tak ada tak expose pada benda-benda macam ni so kita as apa orang cakap newbie yang nak buat ni kita risau takut yalah bila kita buat kat rumah so mungkin bau yang kurang menyenangkan ada mungkin ada serangga perosak ada lalat ke ada cacing ke apa ke so maknanya orang yang dah buat tu komen saya tunjukkan pada soalan ni. Ya, okey, terima kasih kepada soalan yang diberikan. Sebenarnya memang akan ada akan ada masalah ataupun lalat dan sebagainya sekiranya kita tak betul-betul ikut step tu. Salah satu kaedah yang biasanya tak akan maksudnya trigger lalat ataupun ulat tadi ialah sekiranya kita tapis sisa makanan kita, hilangkan semua kuah kari dan sebagainya tu, and then bila kita buat composting tu kita betul-betul korek, masukkan betul-betul di tengah-tengah dan timbul semula dengan baik, biasanya dia tak akan trigger masalah lalat ataupun ulat tersebut. Tapi sekiranya berlaku, tak apa, tak ada masalah, kita just jemurkan, kita pakai sampah tu kepada cahaya matahari lebih kurang macam mungkin 2-3 hari dan kemudian kita boleh guna balik seperti biasa. Boleh tak? Boleh, terima kasih. Boleh, sama. Kita ada soalan daripada Atika Mokhtar, Prof. Apa yang menyebabkan baja ini tahan 6 hingga 8 bulan? Adakah kandungan nutrien berapa? Okey, untuk baja organik ni secara honestly I must say that baja organik dia punya nutrien ataupun PK dia akan rendah daripada baja kimia. Baja kimia kita tahu dia ada portion dia sendiri and berapa P berapa K berapa. Tapi baja organik ni kualiti dia macam tak tetap lah ataupun berubah daripada masa ke semasa bergantung kepada sebenarnya apa yang kita makan. So nutrien dia still akan sama. Cuma memang kualiti baja organik ni tak sebaik kualiti baja kimia sebab kimia tu memang dah tetapkan portion dia 112 NPK dan sebagainya. Tapi baja organik ni bergantung kepada apa yang kita makan. Kalau minggu tu makan KFC, pizza, asam pedas sikit dan lauk masak kicap, jadi kualiti dia macam ni. Kalau minggu depan mungkin kita makan masalah cili padi, kimchi sikit, so kualiti dia macam ni. Maksudnya kualiti dia ataupun nutrien dia memang sentiasa lower dan baja kimia lah yang tetap tu. Tadi tahan hingga 6 bulan sekiranya kita
kita letak dekat dalam bekas yang tertutup, baja tersebut boleh tahan. Tapi kandungan nutriennya tu memang kena check lah petang-petang. Biasanya kita akan test dululah, tengok NPK untuk 3 bulan, kemudian 6 bulan, biasanya dia akan berkurang lah from time to time. Cuma dia boleh bertahan sekiranya kita tutup di dalam bekas yang baik dan tak diledah daripada cahaya matahari. Tapi generally baju organik disebabkan dia organik tanpa bahan kimia, so dia memang unsur alam lah ataupun environmental friendly. Tapi dari segi kualitinya agak tidak tetap berbanding dengan baju kimia yang memang portionnya kita tetapkan berapa nitrogen, berapa fosforus, berapa kalium. Okey ke? Baik, kita dapat soalan daripada Nuranida Zainal. Boleh ke campur sistem kompos Takakura ni dengan sistem kompos cacing, dengan kompos sistem cacing? Dia ke? Tak pula dicampur kan. Maksudnya mungkin dia environment tu berbeza. Kalau macam kompos Takakura ni, kita bergantung kepada microorganism untuk makan kita punya sisa. Jadi kita biarkan organism tu dalam selesa seperti apa keperluan dia, seperti air, udara, unsur karbon dan juga nitrogen. Kalau macam composting ni, dia ialah kita sediakan persediaan yang selesa untuk cacing tu sekali kan. Jadi cacing tu yang makan sisa makanan. Saya tak sure pernah lagi pula saya maksudnya come across ataupun study between these two. Tapi saya takut perebutan makanan lah between cacing dan microorganism pula kan. So better maksudnya kita stick on one lah. Kalau nak guna Takakura saja. Kalau nak guna cacing method saja. Tapi tu maksudnya boleh further reading dan sebagainya lah untuk confirmkan. Baiklah, soalan lagi Dr. Prof, apakah kelebihan kaedah ini berbanding kaedah kompos yang lain? Kaedah kompos yang lain, macam saya cakap tadi, dia quite unsur alam dan mudah dibuat di rumah sebab kalau bahan-bahan dari segi penyampaian, fermentation liquid, medium pengurai, semuanya boleh didapati di rumah sebenarnya. Kalau kaedah-kaedah yang lain, mungkin kadang-kadang ada kaedah yang memerlukan foam, ada kaedah yang memerlukan cacing, ada kaedah yang memerlukan BSLL, black soldier, fly lava dan sebagainya. Itu macam seolah-olah kita kena macam jaga pula cacing, jaga pula BSLL tu, dan mungkin dia punya medium tu kadang-kadang bersaiz besar dan sebagainya. Jadi kalau untuk mak yang mudah untuk isi rumah dan macam isi rumah pun boleh adapt ataupun adopt sebab dia agak mudah, bahan-bahan pun ada dekat rumah, dia punya paku dan sebagainya pun mostly bahan tu dekat rumah ataupun mungkin kena beli 1-2 benda saja. Jadi dia agak simple, unsur alam dan very practical lah saya rasa untuk kompos Takakura ni compared to the other method. Okay. Menjawab harapnya menjawab. Baiklah, kita selesai dengan sesi soal jawab. Jangan risau, untuk soalan-soalan yang belum dijawab, kami akan tukarkan dan jawab di Facebook group webinar kami nanti. Link kami sediakan di chat box Google Meet. Terima kasih. Bagi meneruskan sesi kita pada hari ini, suka saya maklumkan yang kami akan mengadakan pertandingan video pengkomposan. Ia terbuka kepada semua peserta webinar. Tempoh pertandingan video bermula pada 17 Jun sehingga 20 Jun 2021 sebelum jam 11.59 malam. Durasi video maksimum 3 minit dan kriteria video adalah berupa pengkomposan menggunakan sisa makanan di rumah. Anda boleh gunakan kreativiti anda masing-masing. Contohnya nak buat berkaitan kepentingan kompos ataupun apa itu kompos, cara-cara kompos. Semua ditakluk kepada kreativiti anda. Anda boleh hantarkan video melalui aplikasi WhatsApp pada nombor yang tertera di sini. Jangan lepaskan peluang kerana 3 pemenang video yang terkreatif yang terbaik berpeluang mengenai wang tunai dan juga sijil penghargaan untuk pemenang. Sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan rakan saya, Saira, melalui aplikasi WhatsApp pada nombor yang tertera di hadapan skrin anda. Kalau boleh tengoklah nombor yang dekat depan skrin tu. Sebarang pertanyaan juga boleh berhubung dengan rakan saya. Ini kami sediakan video untuk gambaran proses komposting
ini juga dilakukan. Baiklah, sebelum saya akhiri majlis, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Eslina Abdul Kadir, Encik Muhammad Nazizallah, Encik Zulhusni bin Encik Razali, pihak GPS, tidak lupa juga Encik Azim Kasim ataupun lebih mesra dipanggil Pak Nga, Dr. Hamna Zahira, IR Samizi Jaafar, Encik Usizam serta Badan Putrajaya dan juga semua yang terlibat kerana banyak membantu dalam melancarkan webinar pada hari ini. Ucapan terima kasih juga kepada komuniti Bangsa Puri Putra hari ini dan juga semua yang sudi hadir webinar kami pada hari ini. Baiklah, untuk makluman, para peserta diminta sekali lagi mengisi Google Form yang tersedia di chat Google ini bagi tinjauan selepas webinar dan juga untuk memudahkan urusan pensijilan anda. Anda boleh dapatkan link di ruangan chat support Google Meet. Dengan itu saya ingin memohon maaf sekiranya ada yang kurang sepanjang saya mengendalikan majlis pada hari ini. Semua yang baik datang daripada Allah dan semua yang silap datang daripada kelemahan saya sendiri. Sementara itu, marilah sama-sama kita menonton tayangan video pendek yang telah disediakan oleh Wakil Komuniti Presiden 9 Putrajaya iaitu Pak Ngah sendiri. Baiklah, dipersilakan. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Saya dan kota duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang di sebuah jalanan. Hati tergetar menampak kerinduan. Perjalanan ini pun seperti janji saksi. Gembala kecil menangis sedih. Para peserta jangan lihat lagi sebab kita ada sesi untuk bergambar. Para peserta boleh buka kamera untuk kita sama-sama bergambar ya. Yes.
3, senyum, 1, 2, 3. Terima kasih kerana join hari ini. Sangat menghargai masa. Maklumannya kepada para peserta, jangan lupa isi survey selepas webinar ya, kerana ia adalah untuk urusan pensijilan. Boleh pilih link. Maka dengan itu kita akhiri majlis kita dengan tasbih, kifarah dan surah Al-As. Sekian daripada kami. Terima kasih. Jika peserta dah isi survey, peserta boleh bersurai. Terima kasih kerana sudi hadir kepada webinar kami pada hari ini. Kami sangat hargai. Sama-sama. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Semua. Kami akan semua. Jangan lupa ya isi survey. Hai. Terima kasih. Sama-sama. Sama. Terima kasih Malaysia. Terima kasih. Terima kasih sebab sudi hadir. Kau lagi Johnny ni tengok.